Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita panjatkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala kerana masih diberikan kesempatan kepada kita bagi sama-sama kita dapat meneruskan lagi pengajian secara maya ini. Dan insya-Allah pada pertemuan kali ini kita akan menyambung lagi bacaan daripada surah Al-Insan. InsyaAllah pada kali ini Ustaz akan ambil baca sikit, iaitu bermula daripada ayat 6 sehinggalah ayat 20. Ini sebagai persediaanlah kepada anak-anak pelajar untuk sama-sama kita memantapkan lagi dari segi makna-makna ayat. InsyaAllah, moga-moga dengan perbincangan kita pada kali ini dapat membantu anak-anak pelajar dalam memahami makna-makna setiap ayat, insyaAllah. Baiklah, sekiranya anak-anak pelajar sudah bersedia, maka marilah sama-sama kita meneruskan lagi bacaan surah Al-Insan ini. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. 'Ainan yashrabu biha 'ibadullahi yufajjirunaha tafjira. Ustaz ulang balik. 'Ainan yashrabu biha 'ibadullahi yufajjirunaha tafjira. Baik, dalam ayat ini kita kalau lihat dari segi hukum tajwid, kita perhatikan dari segi persebutan ainan tu. Ainan di situ dia ada hukum lin. Ainan. Okay, jadi kita baca dia dengan lembut. Ainan, ainan. Jangan ainan, dia ainan. Ainan, lembutkan. Ainan yashrabu, nay yashrabu. Situ dia ada hukum idgham ma'al gunnah. Jadi kita baca dia dengan dengung. Okey, dan juga bila kita waqaf tafjira. Okey, tafjira ni bila kita waqaf dia jadi hukum mad iwab. Jadi panjang dia 2 harakat. Baik, saya ulang balik. عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا. Apa maksud ayat ini? Ainan. Ainan tu iaitulah sebuah mata air di syurga. Ainan. Kalau kita sebut mata air lah. Mata air. Ainan, dalam bahasa Arab dia dipanggil ainan, iaitu sebuah mata air di syurga. Yashrabu biha, yang mana mata air tersebut diminum daripadanya ibadullah, oleh hamba-hamba Allah yang taat. Sampai yang ibadullah tu maksudnya nanti di akhirat, nanti dalam syurga nanti ada sebuah mata air yang mana mata air itu dikhususkan kepada hamba-hamba Allah yang taat. Jadi mereka ini nanti akan diberi minum mata air yang disediakan itu. Yufajjirunaha tafjira. Mereka boleh mengalirkannya. Yufajjirunaha, mereka boleh mengalirkannya. Ingatlah, ha tu maksudnya nya. Nya tu kembali kepada ainan tadilah, iaitu mata air tu. Ibadullah ni boleh mengalirkan mata air tersebut di tempat-tempat tinggal mereka. Tafjira, dengan aliran yang semudah-mudahnya dan menurut kemahuannya.
Jadi nanti bagi ibadullah nanti di akhirat nanti, bila dalam syurga, Allah berikan keistimewaan kepada mereka ini, yang mana Allah sediakan satu mata air, yang mana mata air itu nanti daripada alirkan daripada mata air sampai ke rumah-rumah mereka nanti. Itu keistimewaan yang Allah berikan kepada ibadullah. Jadi kita macam hidup di dunia ni lah. Macam kita ada rumah, kita ada telaga. Kita korek telaga, lalu kita alirkan air daripada telaga tu mai ke rumah-rumah kita, ke rumah adik-beradik kita ke. Jadi umpamanya begitu. Cuma di akhirat nanti dia bukan keadaannya begitulah. Jadi tak samalah kehidupan di akhirat di syurga nanti dengan kehidupan dunia. Cuma bandingannya. Jadi fahamlah. Ainan yashrabu biha. Jadi segi terjemahannya di sini, ainan yashrabu biha, iaitu mata air ataupun sebuah mata air, yashrabu biha, yang diminum daripadanya. Jadi ingat kalau ha tu maksudnya nya. Nya tu siapa dia? Nya tu ibadullah. Jadi ibadullah akan diberi minum air pada mata air tersebut. Kemudian mereka boleh buat apa lagi? Yufajjirunaha, mereka boleh mengalirkan air daripada mata air tersebut, tafjira, mengalir ke rumah-rumah mereka. Jadi itu makna ayat yang mudah lah. Yang boleh kamu faham, kamu buat satu ayat yang mudah. Kita boleh buat ayat Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan ganjaran ataupun keistimewaan kepada hamba-hamba Allah yang taat di akhirat nanti, iaitu diberi minum sebuah mata air, dan mereka boleh mengalirkan air mata air tersebut ke rumah-rumah mereka dengan mudahnya. Jadi boleh buat ayat macam tu. Jadi kamu hafal ayat tu sehinggalah kamu boleh menyebutnya semula. Jadi boleh buat ayat sendiri. Itu ayat yang ke-6. Baik, ayat yang ke-7. Yufuna bin nadhri wa yakhafuna yawman kana syarruhu mustatira. Ulang balik. يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. Baik, ayat yang ke-7, Ustaz ambil yang penting lah dari segi hukum tajwid. Untuk kita nak ulang kaji balik lah sebagai peringatan. Pada syarruhu tu, syarruhu tu, kalau hu tu dia jadi hukum apa? Hukum maksilah qasirah. Maksilah qasirah, panjang dia 2 harkat. Bila waqaf dia jadi mad iwab. Panjang dia 2 harkat. Baik, dari segi makna ayat di sini, ayat yang ke-7 ini masih lagi menceritakan tentang nikmat yang hamba Allah tadi ni terima. Antaranya dia dapat minum daripada sebuah mata air di dalam syurga. Yang lain pula apa dia? Yufuna bin nazri. Kita ambil potongan-potongan. Yufuna bin nazri, apa dia? Mereka dikurniakan kesenangan itu kerana. Jadi sebagai jawapannya, sebab apa hamba-hamba Allah tadi ni diberi minum sebuah mata air di syurga? Sebab apa mereka dapat keistimewaan dia sampai begitu? Jadi jawapannya adalah di sini. Sebab apa Allah beri keistimewaan kepada hamba Allah tadi ni? Antara keistimewaan ataupun apa yang mereka dah buat, yufuna bin nazri, iaitu mereka menyempurnakan nazarnya. Yufuna bin nazri ni maksudnya mereka menyempurnakan nazarnya. Nazri, bin nazri. Pertama sekali mereka menyempurnakan nazarnya.
Iaitu apatah lagi yang diwajibkan Tuhan kepadanya. Jadi mereka buat secara sempurna apa yang mereka janji, apa yang Allah perintahkan, mereka buat yang terbaik. Kemudian yang kedua apa dia? Wa yakhafuna. Wa yakhafu ni maksudnya serta mereka takutkan. Ingat nah, yakhafu. Mereka takutkan yauman. Yauman ni maksudnya hari. Hari di sini iaitulah hari akhirat. Kana syarruhu, adalah pada hari tersebut, syarruhu, yang azab siksanya, mustatira, merebak di sana sini. Jadi dia punya azab siksa di neraka nanti, yang mana api yang menyala tu dia merebak ke sana sini. Kalau kita tengok kebakaran hutan, tengok macam mana keadaan dia. Okey. Dia nyala di satu kawasan, kemudian dia pi kawasan yang lain, dia pi kawasan yang lain, dia merebak habis semua kawasan hutan tersebut. Jadi keadaannya di neraka nanti, yang mana mereka yang disiksa nanti, maka azabnya adalah amat dahsyat sekali. Baik, di sini kita dapat dua. Apa dia yang ibadullah tu buat? Yang pertama dia buat apa? Yufuna bin nazri, iaitu mereka menyempurnakan nazarnya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua apa dia? Wa yakhafu, mereka takut apa? Takut pada hari akhirat nanti, takut kena azab api neraka. Itu sifat-sifat yang ada pada ibadullah. Yang pertama, mereka menyempurnakan sumpah mereka. Yang kedua, mereka takut pada azab Allah. Jadi kalau kamu nak menjelaskan maksud ayat yang ketujuh ini, kamu buat yang mudah ya. Apa yang saya faham daripada ayat yang ketujuh, iaitulah sifat-sifat yang ada pada ibadullah, iaitu yufuna bin nazri, mereka menyempurnakan nazarnya. Dan yang kedua, mereka takut kepada balasan azab api neraka. Jadi kalau kamu boleh buat cerita yang begitu pun dah memadai dah. Okey, tak perlu kamu nak hafal satu makna tu. Okey, ambil yang tu, tulis dalam buku dan kamu hafal. Lagi mudah untuk kita nak mantapkan makna ayat. Baik, itulah ayat yang ke-7. Yufuna bin nadhri wa yakhafuna yawman kana syarruhu mustatira. Ayat yang ke-8. Wa yut'imuna الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. Dalam ayat ini kita lihat ada hukum maksilah juga pada hubbihi tu. Dia jadi maksilah qasirah. Jadi dua harakat. Miskinan wa yatiman. Di situ dia jadi hukum idgham ma'al ghunnah. Jadi dengung dua harakat. Wa asira. Okey, jadi di hujung tu kita waqaf dengan mad iwad. Mad iwad ni dua harakat panjang. Okey, dari segi makna ayat di sini. Okey, ayat yang ke-8 ini masih lagi menerangkan tentang sifat-sifat yang ada pada ibadullah. Okey, Ustaz ulang balik ayat yang sebelum ni. Yang pertama apa dia? Yang pertama, mereka menunaikan nazar mereka. Yang kedua, mereka takut kepada azab api neraka. Itu sifat yang ada pada ibadullah. Kemudian yang ke-8 ini, sifat yang ketiga, iaitulah wa yut'imuna at-ta'ama 'ala hubbihi. Mereka juga memberi makan. Wa yut'imuna at-ta'am tu maksudnya mereka juga memberi makan
benda-benda makanan yang dihajati dan disukainya. Okey, hubbih tu maksudnya apa yang ibadullah tu suka makan, maka yang itulah yang mereka berikan kepada mereka-mereka yang memerlukan makanan. Itu sifat yang ada pada ibadullah, yang mana kita kena ambil dia sebagai satu sifat yang ada dalam diri kita. Itu apa yang kita makan, itulah yang kita bagi kepada orang-orang yang memerlukan. Okey. Jadi kita ambil, bukan sekadar kita baca, bukan sekadar kita nak faham, tapi lebih pada tu kita nak beramal. Okey. Jadi itu sifat yang ada pada ibadullah, yang mana Allah berikan ganjaran sebuah mata air dalam syurga untuk diminum nanti. Okey, apa yang mereka buat? Wa yut'imuna at'ama 'ala hubbih. Mereka memberi makan benda-benda makanan yang mereka suka kepada siapa? Miskinan. Miskinan ni iaitu orang-orang miskin. Wa yatiman, dan anak-anak yatim. Wa asira, serta orang-orang tawanan. Jadi kita bolehlah ambil mana-mana sekarang ni dalam keadaan PKP ni, kalau kita ada lebih sikit duit ke, kita nak bagi makan ke, kita carilah ahli keluarga kita yang susah, kita salurkan. Setakat mana yang kita boleh salurkan. Okey. Jadi kita ambillah sebagai pengajaran kepada kita sifat yang perlu ada pada ibadullah tu. Okey, itu ayat yang ke-8. Baik, ayat yang ke-9. Innama nut'imukum liwajhillah la nuridu minkum jazaa'an wala syukura. Okey, dalam ayat ini innama nut'imukum liwajhillah. Kalau kamu nak waqaf situ, maka kita waqaf dengan mad arid lisukun. Kalau nafas panjang, boleh sambung lagi. Okey, dalam ayat ini kita lihat dia ada hukum mim mati, iaitu pada mim yang ada sukun. Nut'imukum, nuridu minkum. Itu ada mim sukun tu, namanya izhar syafawi. Okey, jadi kita baca dia dengan nyata dan jelas. Jazaan tu dah jadi hukum mad wajib muttasil. Jadi panjang dia 4 ataupun 5 harakat. Wala syukura, waqaf dengan mad iwad. Okey. Baik, ayat yang ke-9 ini masih lagi menceritakan tentang sifat-sifat ibadullah tu. Innama nut'imukum liwajhillah. Apa dia? Sambil berkata dengan lidah atau dengan hati, sesungguhnya kami memberi makan. Innama nut'imukum, sesungguhnya kami memberi makan kepada kamu liwajhillah, kerana Allah semata-mata. Jadi mereka beri makan tadi ni bukan nak menunjuk-nunjuk, bukan nak kata mereka ni kaya, tapi mereka nak buat kerana Allah, ikhlas kerana Allah. Itu sifat yang ada pada ibadullah. La nuridu minkum. La nuridu maksudnya apa? Kami tidak berkehendakkan minkum, dari kamu. Ingatlah, kum tu maksudnya kamu. Okey, kum, kalau hum tu mereka. Kum ni maksudnya la nuridu minkum, kami tak mau langsung dari hampa ni jazaan. Jazaan ni sebarang balasan. Jaza' lah, ingatlah, jazaan tu maksudnya balasan. Wala syukura, dan ataupun ucapan terima kasih. Okey, jazaan tu maksudnya kami tak mau sebarang balasan daripada kamu. Wala syukura, dan kami tak mau ucapan terima kasih pun. Jadi kami nak bagi ni secara ikhlas hati. Kami tak mau pujian, kami tak mau nak menunjuk-nunjuk. Itu sifat yang ada pada
ibadullah tu. Okey, jadi fahamlah. Dari apabila Ustaz jelas macam ni, kamu lebih fahamlah dan kamu boleh buat ayat sendiri. Okey, untuk nak memudahkan kamu hafal dan boleh keluarkan balik, boleh cakap balik apa yang kamu faham tentang ayat-ayat ini. Okey, itu ayat yang ke-9. Dan ayat yang ke-10, Inna nakhafu min rabbina yawman abusan qamtarira. Inna nakhafu min rabbina yawman abusan qamtarira. Okay, dalam ayat ni, Inna nakhafu min rabbina yauman abusan. Okey, tengok yauman di situ dah jadi hukum izhar syafawi. Bukan izhar syafawi, izhar halqi. Abusan qam itu dah jadi ikhfa haqiqi. Tengok pada tanwin dia. Yauman tu atas bawah dia sama. Abusan atas bawahnya tak sama. Jadi boleh tengok baliklah nota yang Ustaz bagi, cara nak mengenal hukum nun mati dan tanwin. Qamtarira bila waqaf, kita waqaf 2 harakat. Baik, apa maksud ayat ini? Masih lagi sifat yang ada pada ibadullah. Sebab apa mereka tak mau terima pujian ataupun balasan? Okey, dalam ayat ni menjelaskan bahawa Inna nakhafu min rabbina. Kami sebenarnya, inna tu maksudnya kami sebenarnya. Nakhafu takutkan. Min rabbina, Tuhan kami. Okey, ingatlah rabbina lah. Rabbina tu maksudnya Tuhan kami. Rabbi tu Tuhan. Na tu kami. Jangan bila Ustaz tanya rabbina pun kamu tak tahu. Okey. Rabbi, Rabb, ya Rabb, wahai Tuhan. Ya Rabbana, Rabbana, wahai Tuhan kami, Rabbana. Itulah maksud dia. Okay, jadi di sini ibadullah ni bagi tahu sesungguhnya kami ni takut pada Tuhan kami. Yauman abusan, takut ia kenakan kami azab hari yang padanya. Yauman tu maksudnya hari akhirat nantilah. Okey, pada hari tersebut abusan, muka orang-orang yang bersalah ni, qamtarira, masam berkerut-kerut. Jadi dia nak bagi tahu kata di akhirat nanti muka-muka orang yang bersalah ni tak senyum langsung, tak bercahaya. Masam berkerut-kerut. Kalau macam kita makan asam kan, makan asam tu tengok macam mana keadaan muka kita. Dia pejam, dia berkerut macam orang tua tu. Okey, jadi itu keadaannya apabila di akhirat nanti orang yang nak kena azab, muka dia macam tu. Jadi itu sebab orang-orang ibadullah ni dia tak mau mereka ni termasuk dalam golongan tu. Jadi mereka menjaga dari segi apa yang Allah perintahkan. Mereka takut sangat-sangat kena azab di akhirat nanti. Okey, jadi ingatlah dia punya istilah tu. Qamtarira maksudnya masam berkerut-kerut. Rabbina maksudnya Tuhan kami. Yauman maksudnya hari akhirat. Nakhafu maksudnya kami takut. Inna tu sesungguhnya lah. Sesungguhnya kami takut. Okey, jadi insya-Allah kamu boleh buat ayat sendiri lepas ni untuk kamu nak mudah menghafaznya.